Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also very good morning to all of you. Baik pelajar, sekarang sedar tak sedar kita dah masuk chapter yang baru. Ini adalah chapter yang ke-9, iaitu homeostasis. Dalam chapter yang ke-9 ini, chapter ni dinamakan sebagai homeostasis, adalah satu chapter untuk kita tengok bagaimana badan kita menjalankan mekanisme pembetulan. So kadang-kadang badan kita akan mengalami keadaan yang luar daripada biasa. Contohnya badan kita suhunya adalah 37 degree Celsius dan kadang-kadang suhu ini meningkat. Kadang-kadang suhu itu menurun. Dan bagaimanakah tindak balas badan untuk membetulkan tindakan ini? So apabila kita memberikan satu definisi kepada homeostasis, perkataan yang saya amat tekankan untuk diberikan sebagai definisi adalah maintenance of normal internal condition. Maintenance of normal internal condition. Highlight perkataan maintenance. Highlight perkataan normal internal condition. Kita fokus kepada bagaimana kita nak maintain apakah environment dalaman diri kita. So maintenance of the normal internal condition ini berlaku pada peringkat sel ataupun pada peringkat organism. Dan ini berlaku secara sendirinya by self-regulating mechanism. Contoh yang saya berikan tadi, apabila badan kita menjadi sejuk, tubuh badan kita akan cuba bertindak untuk memanaskannya semula. Apabila badan kita menjadi panas, tubuh badan kita akan cuba bertindak balas untuk menyejukkan dia. Apabila kita berada dalam keadaan sejuk, tubuh badan kita bertindak balas dengan menegakkan bulu roma agar dapat memerangkap haba. Apabila kita berada dalam keadaan panas, salur darah kita akan dilate supaya kita dapat membebaskan haba. Tindak balas dalaman ini dinamakan sebagai homeostasis. Saya ulang, apabila kita bagi definisi homeostasis, perkataan utama adalah maintain. Kita nak maintain apa tadi? Kita nak maintain a stable, normal, internal environment. Dan dia berlaku pada peringkat cell or organism, melibatkan self-regulating mechanism. Bukan melibatkan sebarang ubatan. Ya, apabila kita panas, kita makan ubat, itu bukan homeostasis. Apabila badan kita panas, salur darah cuba untuk dilate supaya membebaskan haba, itu adalah homeostasis. Homeostasis mempunyai beberapa komponen penting. Komponen pertama untuk menjadikan ia satu tindak balas homeostasis adalah kita perlukan stimulus. Yang kedua, sebarang perubahan pada environment stimulus ini akan dikesan oleh sensor ataupun dipanggil sebagai reseptor. Yang ketiga, apabila sensor dan reseptor mengesan sebarang stimulus, control center akan cuba membaikinya. So, sensor atau reseptor adalah detect the change of internal environment. Detect any change of the internal environment. So, sebarang perubahan kepada internal environment akan dikesan oleh sensor ataupun reseptor. Sensor dan reseptor ni akan menghantar tindak balas ini kepada control center dan control center akan initiate an action to bring the condition back to normal. Sebarang masalah tadi, sebarang variable tadi, sebarang kepelbagaian tadi akan cuba dikembalikan kepada normal. So, tindak balas daripada mengesan dan juga membetulkan ini dinamakan sebagai homeostatic mechanism. Homeostatic mechanism ni adalah tindak balas pembetulan yang dinamakan sebagai feedback mechanism. Ada dua jenis feedback mechanism. Feedback mechanism yang pertama dinamakan sebagai negative feedback mechanism. Manakala feedback mechanism yang kedua adalah positive feedback mechanism. Namun ya semua pelajar, the primary homeostatic mechanism adalah negative feedback mechanism. Daripada kedua-dua feedback mechanism tadi, iaitu negative feedback dan juga positive feedback, hanya satu feedback mechanism sahaja yang bertindak untuk homeostatic mechanism, iaitu negative feedback mechanism. Negative feedback mechanism adalah opposite kepada stimulus.
Sekiranya stimulus itu membawa kepada rasa panas, dia akan sejukkan. Sekiranya stimulus itu membawa kepada rasa sejuk, dia cuba untuk panaskan. So, tindak balas opposite effect ini adalah negative feedback mechanism. So, negative feedback mechanism adalah primary homeostatic mechanism. Highlight primary homeostatic mechanism that keep variable close to set point. Highlight perkataan variable close to set point. Variable ini adalah kepelbagaian. Sekiranya terlalu manis, dia akan kembalikan kepada normal. Sekiranya terlalu masam, dia akan kembalikan kepada normal. Sekiranya gula terlalu tinggi, kembalikan kepada normal. Sekiranya gula terlalu rendah, dia kembalikan kepada set point, normal. Close to set point ataupun normal point. So, fahamkan benda ini. Saya ulang balik apa pelajaran kita pada hari ini. Kita kenal definisi homeostasis, iaitu untuk maintain the stable normal internal condition by the self-regulating mechanism. Untuk jadikan dia satu tindak balas homeostasis, dia perlukan 3 perkara. Yang pertama adalah any change of internal condition, kita panggil stimulus. Yang kedua, nak detect any change, kita panggil dia sebagai sensor. Yang ketiga, untuk membawa kepada initiation, kepada action supaya kembali kepada normal, ini kita panggil control center. Semua tindak balas ketiga-tiga perkara ini memerlukan homeostatic mechanism. Dan mekanisme yang kita terlibat adalah feedback mechanism. Dan feedback mechanism ada 2, negative feedback mechanism dan positive feedback mechanism. Daripada kedua-dua ni, hanya negative feedback mechanism sahaja bertindak sebagai primary homeostatic mechanism, di mana dia kembalikan variable ni kepada normal. Jadi untuk kita faham keadaan ini, kita lebih jelas dengan diagram. Ini adalah homeostasis. Kadang-kadang stimulus menyebabkan perkara itu menjadi tinggi. Stimulus akan menyebabkan dia jadi terlalu tinggi. Apabila stimulus ini menjadi tinggi, dia akan detect by the sensor. Dan sensor ni akan membawa control center untuk membetulkan situasi yang berubah tadi. Pembetulan itu melibatkan negative feedback mechanism supaya dia kembali back to normal. Kadang-kadang dia jadi terlalu rendah stimulus ini. Jadi control center akan jalankan initiation untuk bring back to normal dengan menjalankan negative feedback mechanism kembali kepada keadaan asal. Stable normal internal condition, homeostasis. Diagram juga boleh dilihat dalam keadaan ini ya. So apabila dalam keadaan homeostasis ini contohnya too hot. Jadi stimulus itu adalah too hot. Dia akan membawa kepada sensor untuk detect keadaan too hot. Maka dia akan membawa kepada control center supaya tindak balas pembetulan berlaku. Regulating mechanism berlaku. Control center akan jalankan negative feedback mechanism to return the temperature back to normal. Begitu juga apabila too cold. The stimulus is a too cold. The too cold is detected by the receptor ataupun sensor. Sensor bring the information to the control center. Control center akan jalankan feedback mechanism supaya bring the temperature back to normal. So ini adalah satu mekanisme untuk homeostasis yang kita akan pelajari. Baik, kita akan pelajari mekanisme untuk homeostasis control ini dengan satu contoh iaitu regulation of blood glucose level. Untuk regulation of blood glucose level, kita akan berjumpa pada kelas kita akan datang. So, bye semua.